القائد الأعلى المسدد نبينا الهادي محمد في روحه عزم عظيم في الهمة الكبرى تجسد يغشى الوغى من غير خوف وحنين والأحزاب تشهد في روحه عزم عظيم في الهمة الكبرى تجسد يغشى الوغى من غير خوف وحنين والأحزاب تشهد يغشى الوغى من غير خوف. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, pertama saya tak bawa Riyadhus Salihin tu, saya ingat kitab tu belah malam. Hari ni ingat raya ke apa? Mungkin saya ambil kesempatan ini untuk kita merenung ayat yang pernah kita baca dan kita huraikan sedikit di sini dan tuan-tuan selalu baca, iaitu suratul Asr. Walaupun ayat ini sering kita baca, tetapi mungkin kita dapat mengambil manfaat bersama. 2-3 perkara yang kita terlupa ataupun kita perlu diingatkan. Saya mengingatkan tuan-tuan, tuan-tuan mengingatkan saya dalam hal ini. Suratul Asr, ia surah Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan sebelum daripada berlakunya hijrah. Sebahagian orang menganggap bahawasanya yang dikatakan surah-surah Makkiyah itu ialah surah-surah yang diturunkan di Mekah, dan surah Madaniyah itu surah-surah yang diturunkan di Madinah. Pentarifan itu kurang detail dan kurang tepat, kerana adanya surah yang diturunkan tidak di Mekah dan tidak di Madinah. Diturunkan di medan peperangan yang di luar daripada Mekah dan Madinah. Maka tidak dinamakan ia Makkiyah dan tidak dinamakan ia Madaniyah. Jika Makkiyah dan Madaniyah itu merujuk kepada tempat turun surah. Tetapi perkataan Makkiyah dan Madaniyah yang selalu kita tengok dalam Al-Quran itu lebih tepat untuk dirujuk kepada zaman ataupun masa. Makkiyah merujuk kepada zaman sebelum berlakunya hijrah. Madaniyah merujuk kepada zaman selepas berlakunya hijrah. Kerana tempat tidak banyak mempengaruhi surah dan mempengaruhi watak ayat, tetapi yang banyak mempengaruhinya ialah zaman ketika surah itu diturunkan. Suasana hidup ketika surah itu diturunkan, keadaan Islam, keadaan umat Islam ketika surah itu diturunkan. Di peringkat Makkiyah sebelum berlakunya hijrah, Nabi SAW adalah golongan yang tertindas. Agama mereka diburu, mereka juga diburu, mereka dihina, mereka ditekan
orang-orang yang ingin beriman berada di dalam ketakutan. Ketika itu surah-surah bersifat Makkiyah turun memberikan ubat kepada perasaan mereka. Surah-surah itu banyak memperkatakan tentang syurga dan neraka, al-jannatu wan nar, sehingga menimbulkan harapan untuk pulang kepada Allah dan meninggalkan dunia yang fana, dan takut untuk meninggalkan ajarannya sekalipun menghadapi tekanan yang hebat. Surah-surah itu menceritakan tentang umat-umat yang lalu, supaya pada kisah umat-umat yang lalu itu dibangkitkan perasaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, supaya mereka bersabar seperti mana telah bersabarnya orang-orang yang terdahulu daripada mereka di dalam memikul amanah perjuangan agama ini sehingga kepada saat yang terakhir. Surah-surah Makkiyah menekankan aspek-aspek yang seperti ini. Ia membangunkan jiwa para sahabat radhiyallahu anhum, di samping ia membangunkan jiwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun surah-surah Madaniyah, suatu keadaan Rasul dan para sahabat memiliki kekuasaan sedikit daripadanya, ataupun sebahagian kekuasaan, dengan memiliki kota Madinah walaupun tidak begitu besar, lebih kecil daripada bandar Kuala Lumpur. Tetapi ketika itu sudah adanya masyarakat Islam yang sudah berani untuk menyatakan Islamnya secara terang-terangan, tampil untuk membela agama secara terang, dan dia dilindungi oleh kuasa yang memerintah, yaitu kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peringkat yang seperti ini menyebabkan turunnya surah-surah, ayat-ayat yang berbunyi dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kerana masyarakat beriman itu sudah dibentuk, dan peringkat Madaniyah banyak menurunkan ayat-ayat yang bersifat hukum. Kerana apabila adanya landasan, adanya tanah yang subur, hukum diturunkan untuk dilaksanakan. Maka apabila kita membaca Quran Makki dan Quran Madani atau Makkiyah dan Madaniyah, kita memahami sudut ini akan membawa kita menghayati suasana yang dihayati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab itu ayat-ayat Madaniyah banyak menekankan tentang golongan munafiqun. Kerana pada peringkat Madaniyah selepas hijrah, Islam agak kuat, maka adanya orang munafik. Kerana dia berpura-pura tentang agamanya. Kerana demikianlah keadaan manusia ini. Apabila dia tak mampu menentang secara terang-terangan, ia berpura-pura. Peringkat Mekah tidak perlu. Tak perlu berpura-pura, dia boleh tentang secara terang-terangan. Kerana semua kuasa menekan orang Islam. Hadirin mukminin, bila kita tahu demikian, kita pun akan faham kenapa tengok dalam Quran selalu dia tulis suratul Asr Makkiyah, surah demikian Madaniyah. Kenapa ditulis demikian? Untuk mengingatkan kita tentang adanya peranan Makki dan Madani di dalam menafsirkan sesuatu surah dan ayat. Syekh Qutb rahimahullahu ta'ala, apabila dia membicarakan tentang Quran, dia kata antara cara manusia memahami Quran itu, hendaklah ia masuk ke dalam alam Quran dan menghayatinya dan membayangkan suasana dan keadaan ketika Al-Quran itu diturunkan. Bila kita baca ayat-ayat yang bersifat membela Nabi, menceritakan tentang para anbiya sebelum daripada Nabi yang ditekan dan ditindas, kita bayangkan suasana yang para sahabat yang baca ketika mereka ditekan dan ditindas oleh Quraisy. Kita akan dapat tahu betapa mereka menikmati ayat-ayat ini, memberikan rangsangan dan kekuatan kepada mereka untuk meneruskan perjuangan mereka yang getir di dalam menghadapi arus penentangan ketika itu.
memahami Makki dan Madani, membantu seseorang menafsirkan kitab Allah, iaitu Al-Quranul Karim. Suratul Asr selalu kita baca. Saya sebut surah ini sebagai satu mukaddimah, menjadi landasan untuk kita perbincangan yang seterusnya, ataupun sebelum kita buka pada sesi soal jawab. Saya rasa tuan-tuan datang hari ini nak dengar kuliah baru nak makan, kan? Bukan nak bagi habis kuliah lepas tu nak makan. Wal asr, demi masa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan banyak perkara dalam Al-Quran. Wasyams, wadduha. Semua sumpah-sumpah ini hak milik Allah Azza wa Jalla. Tidak ada siapa yang berhak bersumpah dengan benda-benda. Manusia kita kena sumpah dengan nama Allah. Yang berhak sumpah dengan nama-nama selain daripada itu, Allah Azza wa Jalla. Dia Tuhan. Dia yang mencipta. Di atas kebaikan dan di atas rahsia yang diketahui oleh kebesaran kerajaannya, apabila ia memilih sesuatu waktu untuk ia bersumpah dengannya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia fi khusrin, di dalam kerugian. Al-insan merangkumi semua. Merangkumi saya, merangkumi tuan-tuan, merangkumi raja, merangkumi yang di-Pertua Agong, merangkumi Perdana Menteri, merangkumi menteri, merangkumi mufti, merangkumi orang biasa, orang di jalanan, merangkumi orang-orang di bawahan, merangkumi orang Melayu, merangkumi orang Cina, merangkumi orang Arab dan selain daripada Arab. Selagi mana mereka insan, mereka fi khusrin, mereka di dalam kerugian. Mungkin apabila kita kata kepada satu orang, awak ini di dalam kerugian, dia kata saya tak rugi, saya mewah. Kita kata sebenarnya yang menyatakan manusia dalam kerugian ialah Allah, Tuhan yang mencipta manusia. Hidup ini adalah suatu perjalanan singkat saja, 60 tahun. Dalam yang singkat itu, ditolak umur sebelum baligh, tak ada banyak sangat. Barangkali tinggal 50 tahun. Ditolak tidur yang banyak, waktu malam dan petang, tak banyak sangat aktivitinya, yang tinggal sedikit. Ditolak itu dan ditolak ini, barangkali umur insan ni 30 tahun je kot. Sebentar je 30 tahun. Kadang-kadang belum sempat pun manusia itu. Kadang-kadang calon pilihan raya tak sempat lagi buat harta dalam masa 5 tahun. Bukan tak sempat, sempat tak puas. Dalam masa 5 tahun dia kata dah nak pilihan raya baru. Apatah lagi orang yang menjadi calon di tengah-tengah penggal. Pantas saja masa berlalu. 15 tahun singkat sahaja. Dalam semua masa yang singkat itu, perjuangan manusia kelihatannya begitu hebat. Ada yang bermati-matian, ada yang telah menggadaikan nyawa, diri untuk mengecapi yang ringkas dan singkat itu, sama ada ia sedar ataupun tidak. Insan ajaib, 70 tahun umurnya sedang berfikir untuk memiliki suatu kekuasaan yang dia bersusah payah, yang akhirnya dimiliki dalam masa setahun ataupun 2 tahun. Kadang-kadang manusia kerja, tuan dan juga ramai kita, banyak duit kita kumpul sepanjang waktu kita kerja untuk membina rumah ketika kita pencen. Pencen tu 55 barangkali 3, dia guna 10 tahun, dia kumpul selama 40 tahun atau 20 tahun, 30 tahun dia kumpul.
30 tahun. Kumpul. Keluarkan duit dia, dibina rumah besar. Dia duduk 5 tahun. Tak tahu tuan-tuan kan. Dah kumpul. Kita tanya dia, saya jaga sikit lah, dia kata, nak guna masa tua nanti, nak makan masa pencen. Kebetulan masa pencen pun dia ada darah tinggi, sakit jantung. Dia pun tak boleh makan sangat lah. Tapi perjuangannya hebat. Perjuangan itu hebat. Semua perjuangan yang hebat itu, Allah Subhanahu wa ta'ala kata fi khusrin, di dalam kerugian. Kalau ada ahli ekonomi kata anda akan mengalami kerugian, kita kata itu satu ramalan yang patut diberi perhatian kalau dia tokoh ekonomi besar. Jalla wa'ala, Tuhan Azza wa Jal, yang menciptakan manusia, yang menentukan keputusan dan kedudukan kita pada hari kiamat, ke syurga ataupun neraka, kata rugi, ia suatu kepastian yang tidak ada siapa berhak mencabar kepastian itu. Khusr. Hidup ni suatu perjalanan yang Allah yang menjalankan kita. Satu perkara kita lepas, satu perjalanan. Dia melihat hamba-hambanya, dia bagi tahu daripada awal, kamu semua akan rugi. Kamu jalan dalam dunia ni, kamu akan rugi. Lalu ia memberikan pengecualian kepada orang-orang yang bersifat berikut, iaitu ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Iman bukan dengan maksud percaya Tuhan ada. Ini selalu kita jelaskan. Kerana kepercayaan wujudnya Tuhan tidak pernah membezakan antara kita dan orang yang bukan Islam. Tanya Ramasamy pun dia percaya Tuhan ada. Tanya asing pun dia percaya Tuhan ada. Saya pun beriman, saya pun percaya Tuhan ada. Kita kata awak baru sama dengan asing, Ramasamy, kepercayaan itu. Bahkan awak baru sama dengan iblis. Mungkin kalau lebih keras, tapi iblis percaya Tuhan ada. Orang kata, kau ni nak jadi iblis ke, tak percaya ke Tuhan? Tak betul. Dia percaya, bahkan dia yang mengalami banyak peristiwa-peristiwa penting itu. Dia percaya Tuhan. Iblis. Kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan kepada kekuasaan Tuhan, semua itu mewakili tauhid rububiyah, banyak dimiliki oleh manusia ini, kecuali orang-orang yang ganjil. Firaun saja yang kata diri dia Tuhan, yang lain semua kata Tuhan ada. Tetapi iman yang Allah Azza wa Jal maksudkan ialah iman tentang ubudiyah, tauhid uluhiyah, ataupun tauhidul qasd, tauhidul ibadah, tauhid ibadah. Dalam arti kata, beriman bahawasanya tidak ada yang berhak diabdikan diri, berdoa, beribadah, takut, bertawakal kepadanya, melainkan Allah Azza wa Jalla. Ila allazina amanu, melainkan orang-orang yang beriman. Iman yang menggerakkan manusia, gerak dia. Apa dia? Bila dia bergerak, tak ada orang beriman dia duduk seorang-seorang, aku beriman seorang-seorang je lah, kau ikutlah. Tak ada. Ila allazina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal dengan amalan salih. Masalah kita pada pertama, iman mesti bawa pada amal salih, tapi masalah kepada amal salih. Apa itu amal salih? Kerana ada amal yang tidak salih.
Orang yang kafir tentu amalannya tak diterima. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ah yahsabuhu dhama'anu ma'a. Orang-orang yang kafir amalan mereka bagaikan fata morgana. Orang-orang yang lihat, orang-orang yang dahaga haus tengok, sangkanya air, tapi ia bukan air. Perbandingan Al-Quran. Tapi iman dalam yang membawa kepada amalan saleh. Amal saleh itu apa? Amal saleh itu mesti amal yang ikhlas kepada Allah. Amal yang sama dengan tunjuk ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tadi dia dah beriman, kemudian dia kena ikhlas. Ramai orang bagi buat amal saleh tapi dia tidak ikhlas. Mungkin dia memancing undi. Saya bukan ahli politik saja, saya sama-sama baca surat khabar. Alangkah baiknya kita kalau menjadi ahli kawasan berkenaan. Pagi petang kita dapat hadiah. Artinya amal saleh pertama diikhlas lillahi ta'ala. Mencari ikhlas ini pun suatu perkara yang sukar, tapi saya tuan banyak memperkatakan mengenainya. Tapi kemudian ia mesti sama dengan tunjuk ajar Allah dan Rasul. Ramai orang yang ingin buat amal saleh tapi tak sama dengan tunjuk ajar Allah dan Rasul. Bermula daripada perkara yang zahir jelas menyanggahi. Kadang-kadang buat konsert kebajikan. Niatnya kebajikan, tapi konsertnya bercampur lelaki dan perempuan. Dia kata kita buat amal, konsep amal kata. Nasib baik dia tak cakap konsep amal saleh. Dia pun tahu, dia pun banyak juga belajar sunnah ni. Jadi dia umumkan lafaz itu. Maka mesti menepati tunjuk ajar Allah dan Rasul. Ada amalan yang niatnya ikhlas tapi tak sama dengan tunjuk ajar Allah dan Rasul, tidak saleh. Salat umpamanya, kita salat subuh 5 rakaat walaupun ikhlas, tidak saleh. Kita sujud, kita baca Al-Quran walaupun sujud baik, Al-Quran baik, tetapi tidak bererti campur-campur baik, tidak saleh. Buat seperti mana yang dilakukan oleh Rasul, saleh. Sebab kenapa? Kerana ibadah itu mengandungi, ibadah itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu. Satu nama yang merangkumi setiap yang Allah suka dan Allah redha. Tidak menjadi ibadah ia melainkan mengandungi dua unsur yang penting. Yang pertama hendaklah al-khudu' atau al-dhul, hendaklah tunduk dan patuh, rendah diri kepada Allah. Yang kedua al-hub, hendaklah cinta, tunduk dan cinta. Ada orang cinta tetapi tidak tunduk, ada orang tunduk tetapi tidak cinta. Ya, kita mungkin cinta kepada anak kita tapi kita tidak tunduk kepada semua kehendak dia. Ia bukan Tuhan kita. Kita cintakan isteri kita, tidak kita tunduk kepada semua kehendak dia. Seperti mana kita cintakan suami kita, tidak kita tunduk kepada semua kehendaknya. Kerana ia bukan Tuhan. Tapi kalau kita cinta mutlak dan kita tunduk mutlak, Tuhan isteri kita. Ya, Tuhan suami kita, Tuhan pemimpin kita. Jika kita tunduk mutlak dan taat mutlak dan cinta mutlak. Ada orang dia cinta tapi dia tak tunduk, ia bukan Tuhan. Ada orang tunduk tapi ia tidak cinta. Kita mungkin tunduk pada bos kita di pejabat, hati kita menyampah dia. Ya, kita mungkin hormat satu pemimpin, tak boleh buat apa, kita menyampah dia. Dia bukan Tuhan kita.
Kalau satu orang salat tapi dia menyampah ke Tuhan, dia tidak ibadat. Allahu Akbar, ish Tuhan pun Aisyah sampai 4 gitu. Misalnya tak ibadat dia. Kenapalah Ramadan ni banyak sangat sampai 30 hari, 29. Tak boleh ke 3-4 hari je. Nanti tak buat masuk neraka pula gitu. Tak ibadah gitu. Tidak ada hub. Tak ada cinta. Ibadah mesti ada hub, cinta. Ketika manusia buat tu dengan penuh rasa cinta dan tunduk. Tunduk merangkumi makna dua. Pertama, dia tunduk rendah diri kepada Allah Azza wa Jal, buat apa yang disuruh. Tunduk juga dengan cara yang dia mau. Tunduk dengan cara dia. Jika satu orang buat ibadah, dia ikhlas kepada Allah, ikhlas. Tetapi dia buat ibadah ikut kepala dia, tak payah pakai hadis, tak payah pakai sunnah. Dia kata tak apalah, yang penting kita ikhlas, tak adalah sunnah pun tak apa. Kita kata dia hanya ada cinta, tidak ada tunduk, tidak ada al-khudu', tidak ada menyerah diri, tunduk kepada kebesarannya, tunduk dengan cara yang dia mau. Kadang-kadang kita jumpa barangkali satu orang, kita pergi majlis, kita jumpa satu orang besar umpamanya, raja ke apa. Kan kadang-kadang dia ada majlisnya, protokolnya tersendiri, salam. Kita suka kat raja tu, pemimpin tu. Kita pergi salam dia, kita tepuk belakang. Apa khabar tu? Apa khabar Tok Sri? Apa dia ni? Jangan dah apa-apa, saya suka Tok Sri ni. Kita awak siapa? Tak penting lah, yang penting saya peminat lah. Dia buat sekupang dua pula kita. Mari sini. Dia kata kalau ia pun nak hormat aku, janganlah buat sekupang dua. Ada protokolnya. Itu manusia biasa, dia tak protokol untuk diri. Allah Azza wa Jal, ia letakkan peraturan untuk orang taat kepadanya. Dia tak kata siapa semayang lah macam-macam mana suka, yang penting kau semayang. Dia tak ada. Dia hantar Rasul, dia wajibkan kita ikut Rasul. Dan dia tidak terima ibadah melainkan seperti mana yang ditunjuk oleh Rasul. Itu perkara yang penting. Itulah yang menjadi topik perselisihan antara sebahagian golongan dan sebahagian yang lain. Walaupun sama-sama, apa salahnya, yang penting ikhlas. Tak. Ikhlas dan muwafaqah lima ja'a bihil kitab was sunnah. Ikhlas dan bertepatan dengan apa yang datang dalam Alkitab dan As-Sunnah. Kerana ibadah itu mengandungi makna zul, al-khudu'. Dan ibadah itu merangkumi beberapa ciri yang mustahak juga di samping ketundukan itu, iaitu hendaklah rendah diri kepada Allah itu dengan cinta tadi yang saya huraikan. Kemudian hendaklah dengan ar-raja, dengan harap kepadanya, keampunannya. Maka dengan itu tidak ada istighfar melainkan kepada Allah. Tuan-tuan, kadang-kadang orang ni faham ibadah ni suatu ketundukan. Dia pergi ke kubur, dia doa di kubur, dia kata tak apa, saya solat macam biasa lah, tapi doa ni kita jauh dengan Tuhan, saya pakai wali. Itu ibadah, dia syirik. Kadang-kadang orang dia dapat mimpi apa, dia puasa 3 hari, dia kata ni wali suruh saya puasa. Dia tak tahu puasa itu ibadah. Bila awak puasa, awak beribadah kepada selain daripada Allah, awak syirik. Awak zikir apa? Setengah orang faham ibadah tu salat, lagi tak tunduk kepada Tok Pek Kong, tak buat syirik. Tak, maknanya begitu luas. Maka ibadah yang mana begitu luas itu mesti mengandungi makna hub, cintakan Allah. Kemudian makna ar-raja, dia harapkan Allah. Dan kemudian makna al-khawf, dia takutkan Allah. 3 benda tuan-tuan penting. Sebab ada manusia atas muka bumi ni, dia hanya cinta, dia tidak harap dan tak takut. Bila dia cinta, tak harap dan tak takut, dia cinta je. Lalu dia ibadah sepenuhnya, dia tak takut kepada peraturan Allah, dia tak ikut peraturan. Ini banyak yang terjatuh ke dalamnya golongan sufi. Ada orang dia al-raja je, dia harap je kat Tuhan, dia tak pentingkan cinta dan dia tak pentingkan takut. Ini banyak golongan murji'ah, golongan yang
tak apalah, macam mana saya pun, yang penting iman saya ada. Dia tak takut Tuhan. Yang penting kita ni beriman, dia kata. Janganlah tengok pakaian macam mana ke, saya ambil duit mana ke, penting saya orang Islam. Ini golongan yang roja, dia ada harap. Dan ini aliran ini Murji'ah dahulu dinamakan. Murji'ah, golongan ni hanya harap. Siapa beriman, maka dia selamat masuk syurga. Satu golongan lagi, satu ciri lagi penting tadi, al-khawf, takut. Takut penting, tapi tak boleh takut saja tanpa harap. Takutkan Allah. Kerana manusia ini banyak benda yang kita takut. Kita takut pada pemerintah yang zalim, kita tidak harap apa-apa daripada dia, kita lari pada dia. Tapi kita takutkan Allah Azza wa Jalla, kita berserta dengan cinta dan harap, kita dekatkan diri kepadanya. Tapi kalau manusia hanya memegang konsep takut, iaitu konsep neraka, munculnya aliran Khawarij. Dia kira masuk neraka, macam tak ada syurga. Kau buat apa ni? Masuk neraka. Sikit-sikit masuk neraka. Satu golongan ni asyik-asyik masuk syurga. Tuan-tuan, buang apa? Masuk syurga. Semuanya fadilat. Masuk syurga. Macam neraka tak ada. Satu pula, semuanya haram. Neraka. Semuanya salah. Tak betul begitu. Mesti gabungkan. Pertama, insan cintakan Tuhan. Dia harapkan Tuhan. Dia takutkan balasannya. Dia harapkan Tuhan ampun dosanya, lalu dia beristighfar. Dia takutkan Tuhan murka padanya, dia jauhkan apa yang Tuhan larang. Sebab tu ajaib kita. Kadang-kadang bila kita solat, kita dengar Al-Quran, kita zikir, kita ibadat, kita menangis. Menangis kita di antara tiga ini. Sama ada kerana terlalu cintakan Allah yang tak dapat kita gambarkan. Lalu kita teresak-esak menangis. Kebesarannya, cinta dan rindu kita kepadanya. Yang kita sebut asyauq ila ru'yati wajhikal karim. Rindu untuk melihat wajahmu yang mulia. Dan kemuncak nikmat hamba di dalam syurga ialah melihat wajah Allah Jalla wa'ala. Kadang-kadang kita kerana kita ar-raja, kita harap. Lalu ayat Al-Quran berhubung dengan syurga, kita rindukan syurga. Kita tak tahu apa peliknya kerinduan itu, sehingga menyebabkan kita menangis bila mendengarkan pengkhabaran syurga. Suatu pengharapan kita pada Jalla wa'ala. Sebab tu kita pergi semayang di Masjidil Haram, di tempat, kan dia orang menangis. Orang Melayu kan heran, pasal apa pula dia menangis, kan? Sebab tu pentingnya kita memahami Al-Quran. Baiknya kalau kita bulan Ramadan kita i'tikaf, sebelum nak baca ayat apa malam tu imam nak baca, dia syarah dulu petang, supaya tahu malam ni nak baca apa. Bila ia lalu ayat berkenaan bagi yang tak faham, lalu ia faham. Dia menceritakan tentang syurga. Indahnya gambaran, bukan syurga sangat. Syurga itu harapan kita, tetapi bersama dengannya adanya keredaan Allah. Kita harap, kita menangis. Kadang-kadang kita dengar cerita tentang neraka, kita takut, kita juga menangis. Insan sebenarnya ketika ia tunduk kepada Tuhan, sedar ataupun tidak, ia mengumpulkan tiga unsur ini dalam jiwanya. Maka tuan-tuan kadang-kadang berzikir, tuan-tuan menangis, mungkin kerana tuan-tuan terlalu cintakan Tuhan, atau mungkin tuan-tuan takutkan nerakanya, ataupun mungkin tuan-tuan rindukan maghfirah, keampunan dan syurganya. Itulah ibadah ila alladhina amanu wa amilus salihat, amal salih. Dua ciri ini tidak mencukupkan satu orang untuk selamat di hari akhirat kelak, jika ia tidak mengikuti dengan proses yang berikutnya ataupun dengan ciri yang berikutnya. Iman yang duduk saja dalam jiwa dan membiarkan masyarakatnya jadi apa? Iman yang tidak berfungsi untuk masyarakat. Hendaklah iman itu diikuti dengan watawasau bil haqq, berpesan-pesan dengan kebenaran. Maka satu orang yang kata tak apalah, kau baguslah datang masjid dah, semayang, beramal dah, dah tua-tua ni, kita bagi tahu dia alhamdulillah, tetapi dengan ciri suratul asr belum cukup. Saya ni dah tua-tua dah, nak beramal je, tak nak ambil pusing lah apa yang orang lain nak buat, punya hal dia lah,
kubur masing-masing kata. Kita kata tak selamat. Kena hendak selamat, Allah yang kata rugi. Hendak selamat, hendaklah diikuti dengan watawasau bil haq. Maka tuan-tuan kena berpesan dengan kebenaran. Bukan satu pihak saja pesan. Tawasau, semua pihak berpesan. Orang ni memberitahu orang ni memberitahu dengan kebenaran. Bagi tahu yang benar, pertahankan yang benar, bela yang benar. Dan ini ramai orang tak boleh buat. Sebab tu ramai orang rugi. Dia salat, dia zakat, dia puasa, dia datang ke masjid, tapi dia tidak mau berpesan-pesan dengan kebenaran. Kalau orang cakap pasal kebenaran, dia diam. Mungkin dia kata saya tidak tahu, ataupun saya tak mau masuk campur, ataupun saya tahu tapi tak bagi tahu, nanti orang marah. Kesemuanya menolak apa yang dituntut oleh surah ini, watawasau bil haq. Lalu dia rasa dia selamat, dia lupa bahawasanya Allah kata dia masih rugi kerana ia belum memenuhi tawasau bil haq. Hadirin mukminin yang dimuliakan, saya dan tuan-tuan sangkut pada bahagian ini. Mungkin bahagian kedua pun kita dah sangkut dah. Amal soleh kurang, tapi bahagian ini banyak kita sangkut. Mungkin tuan-tuan datang dengar kuliah dan pulang ke rumah tak tahu apa. Suami datang tak bagi tahu, tak tawasau dengan isteri dengan kebenaran. Isteri pun datang hanya bagi tahu suami dia tahu bahawasanya ni pagi Ahad hantar pergi kuliah. Terus saya pergi kuliah. Dia tak bagi tahu suami dia yang benar apa yang dia belajar. Dia tidak bagi tahu isterinya yang benar. Dia tidak tahu bagi tahu anak-anak dia yang benar untuk sentiasa berpesan dengan yang benda yang benar. Dia tidak bagi tahu masyarakatnya yang benar supaya dia berpesan dengan yang benar. Inilah masalah utama kita. Kerana orang iman, amal, diam. Kita tengok dia baguslah orang tua tu. Bagus dia. Semayang, solat. Kita pun kata alhamdulillah bagus. Kita tanya adakah ia berpesan kepada kebenaran? Oh yang tu dia tak lah. Kalau kita tanya dia, biarlah apa nak jadi. Yang penting kita tak terlibat. Tak betul. Kena berpesan kepada kebenaran. Tak selamat kita. Tuan-tuan, masyarakat Islam yang kita idamkan ialah masyarakat Islam yang berpesan dengan kebenaran. Kita idamkan masyarakat ini. Kita idamkan pemerintah yang berpesan dengan kebenaran. Kita idamkan rakyat yang berpesan dengan kebenaran. Apabila rakyat melihat pemimpin, ia memberitahu perkara yang benar kepada pemimpin. Pemimpin melihat salah rakyat, ia memberitahu rakyat perkara yang benar berhubung dengan agama Allah. Sebab itu Quran kata, alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah, aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Orang-orang yang kami berikan kedudukan kekuasaan mereka di atas muka bumi, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar, dan bagi Allah itu kembali segala urusan. Kerja semua manusia yang ada kemampuan, terutama orang-orang yang berkuasa, hendaklah menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Kerja ibu bapa, kerja kita. Demikian kita menjadi umat yang terpilih. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu umat yang baik yang dikeluarkan kepada manusia kerana kamu suruh kepada yang ma'ruf dan kamu cegah daripada yang mungkar. Berpesan kepada kebenaran ini banyak menyebabkan saya dan tuan-tuan rugi. Kalaulah Allah menyebut ilal ladzina amanu wa 'amilus salihat, stop. Kemungkinan ramai kita selamat.
Tetapi ilal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq. Kena pesan-pesan dengan kebenaran. Beratlah lidah kita untuk cakap benda ni. Bukan lidah saya, tuan-tuan, lidah saya pun berat. Cakap dalam mikrofon boleh lah. Face by face. Ramai orang yang berat. Face to face kita mungkin tak boleh untuk cakap. Awak buat salah, bagi tahu dia face to face. Jauh-jauh kita bagi ya. Oleh kerana itu, inilah kelemahan kita semua. Hebat ulama-ulama dahulu. Tuan-tuan baca sirah Harun Ar-Rashid. Sebab itu ulama-ulama yang bila masuk kepada mereka, wahai Harun, kata mereka, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan kepada engkau, takutkanlah Allah pada rakyatmu, kerana engkau akan disoal jawab oleh Allah di hari akhirat, lebih baik daripada para ulama yang menyatakan tidak ada pemimpin sebaikmu. Kerana orang yang memuji engkau, mereka memusnahkan dunia dan akhiratmu. Tetapi ulama-ulama yang mengingatkan engkau, mereka menyelamatkan dunia dan akhiratmu. Kita kalau ada kawan selalu nasihatkan kita, ia kawan yang baik. Kalau dia ada kawan selalu bodek kita, ia kawan yang tak baik. Cari kawan yang selalu nasihat. Kadar mana pesan berpesan dengan kebenaran itu diperlukan, kesungguhannya ialah kadar wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Pesan berpesan dengan kebenaran dan pesan berpesan dengan kesabaran. Artinya sehingga kena sabar. Kalau sekadar aku dah bagi tahu dah, tak naklah nanti dia marah pula, tak cukup. Sehingga kita orang kena bagi tahu, sabarlah awak di atas perjuangan ini. Sabarlah awak di dalam membawa risalah agama ini. Sabarlah awak dalam menyatakan yang benar ini. Cukup 4 ni baru dia cukup. Kita mungkin boleh pesan dengan kebenaran, tapi kebenaran yang kita pesan tu benar, tapi benar yang tidak dimarahi oleh sesiapa. Tuan-tuan, saya nasihatkan tuan-tuan, selepas sembahyang Zuhur, sembahyanglah sunat 2 rakaat. Tuan-tuan, saya nasihatkan tuan-tuan, pesan pada diri saya dan tuan-tuan, selepas sembahyang Isya, sembahyanglah sunat 2 rakaat. Kebenaran juga, memang tak ada siapa marah. Tak ada siapa marah. Suruh sembahyang je, siapa nak marah? Tapi tuan-tuan jangan buat sembahyang hadiah kepada orang mati, kerana baginda Nabi tak buat. Orang yang marah. Benar juga. Kita kata aku duk ceramah tak ada siapa pun marah. Ya, kau ceramah topik ni orang tak marah. Kita tak suruh marah, tapi kita suruh bercakap benar dalam seluruh urusan. Kita belum pernah melihat seorang ulama dalam sejarahnya yang gilang gemilang. Daripada awal hingga akhir tak ada, happy je dalam dia punya perjuangan dia. Tak ada siapa bangkang dia. Sebab itu kalau tuan-tuan tak mau orang bangkang, tuan-tuan ajar orang fadilat. Fadilat sepanjang hayat. Fadilat, fadilat, fadilat. Fadilat sembahyang subuh, fadilat sembahyang zuhur, fadilat, fadilat ni. Tapi kalau tuan-tuan bagi tahu, betulkan solat anda, yang ini jangan buat, ini jangan buat, ini Rasul tak buat, oh marah dia. Bahaya, dia kata ini boleh mengancam negara. Saya pun tak dapat fikir apa kaitan orang yang tak pergi kenduri arwah dengan ancaman terhadap negara. Ramai lagi orang lain tak pergi. Tapi ini satu cara manusia create satu isu supaya orang tersalah pandang.
dunia, pergi ke negeri Arab, pergi ke Kuwait, ke Arab Saudi, ke Jordan, pergi ke banyakkan negeri Arab, orang mati tidak ada kenduri arwah pun, tak jatuh pun kerajaannya. Kerajaan ini jatuh kerana ramai orang tak main kenduri arwah. Apa benda kau cakap? Macam tu kau kata intellectual. Satu orang mati, kita bagi tazkirah atas kubur, kita tidak talqin seperti mana. Apa masalah ni? Arab Saudi yang mati ramai orang Malaysia pergi haji, tak talqin, jatuh kerajaan lepas tak talqin. Pergi talqin belah Kedah. Kalau tuan-tuan nak mati, mati belah Kedah. Kedah senang sikit, supaya jelas jawapan yang diberikan pada malaikat tu, disenaraikan. Wahai fulan bin fulan, kata dia, nanti akan datanglah kepada engkau dua malaikat. Mereka akan menyuruh engkau duduk dan mereka juga akan duduk. Mereka akan bertanya engkau, janganlah engkau gementar kerana mereka hanyalah makhluk Allah. Mana disenaraikan soalan spot. Soalan yang pertama, takkan nak jatuh kerajaan cakap macam tu pun. Janganlah create benda yang betul-betul. Kita kata untuk apa itu? Ada hadis. Kita tahu ada hadis. An-Nawawi menyebutnya di dalam kitab Majmu'. Kita tak mau orang buat, kita tak kata apa. You buat, you go on lah. Dan kitab Majmu' kata, yang Nawawi kata hadis itu salih. Dia Imam Nawawi, tetapi dalam masa yang sama kita berhak membincangkan pandangannya. Dalam hadis itu menyebut tidaklah talqin seperti itu. Dia kata, wahai fulan bin fulan, neraka ini benar, syurga ini benar, begini. Sesiapa yang disebut demikian, malaikat akan memegang tangan kiri dan kanan dan menyatakan kita tidak akan tanya kepada orang yang telah diajar kepadanya. Hadis tu. Kita kata hadis ini pertama tidak sahih sama sekali. Kalau sahih, orang Malaysia memang tak kena soal kubur. Dengan itu hidup Astora Jabat. Benarlah dia. Kita kata tapi dia nak buat juga, kita tak kata apa. Tapi kalau mati itu mak kita. Ini mak kita, kita buatlah hal kita, awak buatlah hal awak. Dia mungkin kalau dia suruh kita buat untuk dia, saya pergi kalau dia suruh buat. Tapi saya mudahkan. Wahai fulan bin fulan, nanti akan datang dua malaikat tanya. Dia kata ini untuk orang atas kubur, bukan untuk orang dalam kubur. Tapi budak atas kubur pun heran juga. Pasal kawan dia yang mati itu teruk. Tapi Tok Imam kata, janganlah kau takut. Tok Imam kata, cool, okey. Kita bukan kata tak boleh buat, you nak buat, you punya hal lah. Kita tak mau buat. Kalau kita panggil kita buat, kita memudah cara. Wahai fulan bin fulan, nanti akan datang dua malaikat bertanya engkau. Soalan pertama, kedua dan ketiga berikut, tetapi senarai jawapannya telah aku tulis dan aku letakkan di tepi kau. Kerana peperiksaan ini tidak ada larangan untuk meniru. Dia kau boleh buka, baca soalan pertama, jawapan dia semua. Tuan-tuan, saya pernah tanya dah semua yang buat ni. Insan ini boleh jawab kerana orang ajar ke? Kerana amal saleh? Dia kata pun kerana amal saleh. Kita kata nak bagi tahu siapa? Tak, kita bagi tazkirah pada atas yang hidup. Kalau nak bagi yang hidup, bukan itu ayatnya. Dia buat ayat baru. Seperti Nabi kata, sesungguhnya kematian ini adalah pemisah antara manusia dan kehidupan ini. Is'alu li akhikum tasbih, mintalah kamu pada supaya Allah menetapkan hati saudara kamu. Habis tinggi hadis dhaif pun kata, wa'lamu anna jannatal haqq wan narul haqq. Ketahuilah sesungguhnya syurga itu benar, neraka itu benar.
Tak adalah kata soalan pertama jawapannya begini, soalan ketiga jawapannya begini. Hadirin mukminin sekalian, kadang-kadang yalah orang kata sabar je lah kan. Kita pesan-pesan dengan kesabaran. Kita tahu, kita bagi tahu bahawa mungkin ada orang tidak setuju. Kita tak pernah ganggu orang buat, kita dengar, kita tengok. Tambah di belah utara kalau nak buat kena ada cerek, kena ada payung. Payung pun tak boleh payung moden, kena payung yang daripada negeri Cina tu. Itu ada signifikannya tu. Ada kopi. You bercakap tentang hadari, kononnya ketamadunan. Manusia bangunkan pemikiran dia kalau macam tu. Kita sunnah mendahului ketamadunan itu. Ia membuang segala unsur yang superstition, yang akhirnya tak ke mana pergi pemikir manusia. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Seorang tak dapat melainkan apa yang dikerjakannya. Semua orang rasa tak apa, aku mati pun duit aku banyak, kau orang buatlah untuk aku. InsyaAllah kita buat malam ni, kita hantar pahala kepada orang sekian-sekian dengan upah-upah tertentu. Kalau dia ikhlas, mudah-mudahan Allah sampaikan. Tapi kalau dia diupah pagi 3,000, 4,000, semua orang kaya masuk syurga. Adakah agama demikian? Ini tak ada kaitan dengan menjatuhkan kerajaan atau tak menjatuhkan kerajaan. Tak ada kaitan. Ini satu perhubungan yang diada-adakan. Tak ada kaitan. Satu usaha mengislahkan masyarakat, cara berfikir yang betul, supaya fulan tak menganggap harta dia menyelamatkan dia di akhirat, tapi amalnya menyelamatkan dia di akhirat. Tak ada kaitan. Dan tidak ada kaitan dengan apa-apa gerakan pun, dengan mana-mana tokoh pun. Kita pun tak kenal tokoh-tokoh tu. Kita hanya tahu kitab Allah dan sunnah Rasul. Tetapi kita kena watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Kita minta semua orang sabar. Sabar bawa risalah Islam. Sabar mendengar yang benar. Dan sabar berjalan di atas perjalanan ini. Lau kana aradan qariba wa safaran qasida lattaba'uk walakin ba'udat alaihim syuqqa. Lau kana safar, jikalah musafir itu, perjalanan itu hampir. Lau kana aradan qariba wa safaran qasida, jikalah perjalanan itu, tempat tuju itu dekat dan perjalanannya itu hampir, nescaya ramailah mereka yang mengikutmu wahai Muhammad. Tuhan kata. Tetapi ianya sangat jauh, penuh pula cubaan dan ujian di atasnya. Para sahabat telah melaluinya bersama dengan Rasul. Maka masyarakat muslim yang sebenar, watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Pesan dengan kebenaran kepada anak isteri kita supaya mengikut jalan yang benar. Pesan kebenaran kepada rakyat, dan kita pesan kebenaran kepada pemerintah, ke semua pihak. Tanpa kita kata dakwah hanya untuk rakyat, kita kata dakwah untuk rakyat dan pemerintah. Kita tidak mencerca mereka, kita tidak maki hamun mereka, tapi kita tetap meneruskan pesan berpesan kepada mereka. Maka dakwah ini merangkumi. Tak adalah orang bawah saja kita nak bagi tahu. Bagi tahu juga orang atas. Tak ada bagi tahu orang atas je, bagi tahu juga orang bawah. Ini tanggungjawab yang mesti dilaksanakan oleh setiap muslim. Wallahu taala alam. Saya buka kepada sesi soalan. Apakah wanita yang uzur wajib menggantikan puasa Ramadan yang ditinggalkan, sedangkan salat wajib 5 waktu tidak diwajibkan menggantikan? Atau qada? Adakah dalil-dalil tertentu berhubung dengan masalah ini? Saya teringat soalan Abu Hanifah
rahimahullah ta'ala. Abu Hanifah dia ni banyak syarah hadis, dia banyak hurai illah dalam hukum, menyebabkan setengah orang salah faham terhadap Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah ni mazhab dia suka pakai otak, pakai fikir, tak pakai dalil. Cakap-cakap yang seperti ini sampai kepada banyak ulama, sehingga sampai kepada imam-imam yang besar pada zaman Abu Hanifah, sampai juga kepada Ja'far As-Sadiq. Bila Abu Hanifah menziarahi Ja'far As-Sadiq, ni cucu Nabi. Bila Abu Hanifah menziarahi Ja'far As-Sadiq, Ja'far As-Sadiq nampak, tengok Abu Hanifah tu nak marah lah. Dia nak marah bukan kerana dia pernah jumpa, pasal cerita orang. Abu Hanifah masuk. Oh, dia kata engkau lah ni Nu'man bin Thabit Abu Hanifah yang suka memperkatakan agama datukku dengan kepala kau. Kasar punya. Kata Abu Hanifah, duduklah wahai imam. Sesungguhnya kedudukan engkau pada sisi aku bagaikan kedudukan Rasul pada sisi sahabat. Engkau orang yang mulia, engkau keturunan Rasul. Abu Hanifah tanya dia beberapa soalan untuk jawab tuduhan itu. Kata Abu Hanifah, antaranya soalan dia yang ni, wahai imam, di antara salat dan puasa, manakah yang lebih utama dalam agama? Lebih besar? Katanya, tentulah salat. Penegasan salat banyak dalam Quran dan Sunnah. Jika aku menyatakan agama itu menggunakan akal semata-mata, nescaya aku menyuruh wanita yang haid mengqadhakan salat, tidak mengqadhakan puasa. Antara jawapan dia. Wahai imam, yang manakah yang lebih lemah antara lelaki dan wanita? Dia kata tentu wanita. Dia kata kalau aku menyatakan agama dengan akal, nescaya aku menyatakan harta pusaka wanita lelaki separuh daripada harta pusaka wanita, kerana mereka lemah, mereka suka mencari harta. Tanya, manakah yang lebih najis antara mani dan air kencing? Dia kata tentulah air kencing. Jika aku menggunakan akal, nescaya aku menyatakan wajib mandi kerana kencing, tidak wajib mandi kerana mandi. Banyaklah dia jawab kat Abu Hanifah macam-macam. Abu Hanifah jawab kat dia, dengar Ja'far As-Sadiq, saya kata alim kau ni, bijak kau ni. Ada benda dia panggil ta'abudi dalam agama. Demikian Tuhan suruh perintah, demikian kita. Cuma dari segi zahirnya kita tahulah, kalau Tuhan suruh wanita qada salat sebulan ataupun 10, jenuh dia, tak buat kerja lain lah. Dalam tak kena qada pun anak tak salin lampin sampai 3-4 jam. Apa kena qada? Adakah cara rawatan dan solat hajat oleh seorang ustaz dikenakan harga? Tuan-tuan, Islam ni agama ni fitrah. Banyak perkara fitrah sendiri dapat jawab. Tak begitu? Naluri yang bersih itu sendiri dapat jawab. Satu orang kata, mari duit kat saya doa untuk awak. Tak nanti dalil pun kita berkata, Allah dia ni selekeh. Kalau kau nak doa, kau doa lah. Yang kau nak minta duit, kau confirm ke Tuhan nak terima? Yang kau nak minta duit kat aku, kalau dia rawat kita baik, lepas tu dia minta duit, ya munasabah kan? Sekalipun dia doa, kata dia doa, dia baca jampi, kemudian sembuh, Nabi izinkan kerana dia atas jampi tu. Tapi dia nak
dia nak salat hajat, kemudian tak tentu terima atau tidak, dia sudah minta supaya Allah Subhanahu wa taala minta supaya orang tu bayar duit kepada dia. Naluri sendiri tak dapat. Dalam hadis Bukhari ada orang yang jampi dan kemudian sembuh, diterima upah tu tak apa. Sama dengan doktor, dia berubat, dia berhak charge di atas duit ubatnya. Dia bukan charge atas sembuh, doktor dia charge atas duit ubatnya. Ni kata sembuh dia tak confirm lagi. Kalau kita berubat orang jampi, dia sembuh. Ini perkara yang seperti ini, insan seri doalah kepada Allah. Jauhkah kita dengan Allah? Wa huwa aqrabu ilaikum min hablil warid. Ia lebih dekat kepada kamu daripada urat tengkok kamu sendiri. Doa. Insan lebih tahu. Tuan-tuan, orang semayang jenazah, Allah afilahu wa afina wa fa'ana. Cuma dia fikir, apa nak bagi? Nampak macam kaya je. Tapi kalau kita satu orang saleh, ada sahabat-sahabat pengajian, kita tahu orang ni orang mengaji, kita takbir kita, Allahumma ghafir lahu warhamhu. Ya Allah, ampun dia, kesian kat dia. Dia sahabat kita. Berkawan dengan orang saleh, berkawan dengan orang baik. Sebenarnya doa pada kita. Bukan duit yang menyebabkan. Dia kata kalau kata 40 orang semayang, dia kata Tuhan ampun. Nabi kata mukhlisin la yusyrikuna billahi syai'a. Tak sekutukan Allah dengan sesuatu dalam hadis tu. Ini disekutukan niat dengan duit. Ayah tiri saya seorang pembengis, wajarkah saya hormat padanya? Tuan-tuan, ini pun kita satu orang Muslim. Ada orang memang semula jadi mukanya bengis, tapi dia jangan perangai je bengis. Kita tengok muka je memang muka Saddam. Kita tak boleh buat apa lah. Tetapi ia jangan perangai bengis. Manusia ini hormat apa yang ada di bawahnya. Hubungan nasab, hubungan hukum hakam syarak, perkahwinan memainkan peranan dalam hukuman. Seseorang yang berkahwin dengan seorang wanita, lalu disetubuhi wanita itu, dia kena kahwin dan setubuhi, haram ia mengawini anak perempuannya. Artinya Islam mengiktiraf hubungan itu. Maka adanya tanggungjawab penghormatan itu, tanggungjawab hubungan mahram itu. Sekalipun dia telah bercerai daripada wanita berkenaan, anak perempuan itu tetap haram untuknya. Tiba-tiba dia rasa ni anak tiri saya tak perlu ambil perhatian. Ataupun ini sama ada lelaki ataupun dia perempuan, kadang-kadang wanita zaman dulu kira mak tiri ni garang lah. Ini satu benda yang tak betul dari syarak. Mereka ini dibebankan baunya. Walaupun tidak ada hubungan nasab ada, tapi ada hubungan perkahwinan yang diiktiraf oleh syarak. Yang budak ni apabila duduk di bawah mak kita, kita memiliki ibunya, maka ibunya disuruh menjaganya dengan baik. Orang bincang bab hadanah. Adakah anak apabila suatu perempuan berkahwin, maka anaknya perlu diserahkan kepada orang lain? Tak boleh duduk bersama dengannya? Fuqaha bincang, kalau sekiranya wanita ini telah sepakat sebelum daripada perkahwinan, umpamanya bahawasanya dia ada anak, dia nak jaga anak dia, lelaki ini berkahwin dengan persetujuan untuk menjaga anak umpamanya, dan anak ni duduk wanita itu, al-muslimun 'inda syurut 'ala syurutihim, orang muslim beratas di atas syaratnya, dikena hormat itu, dan supaya tidak berlaku keciciran dalam keluarga dan tidak wajar. Dan tuan-tuan elakkanlah kalau tuan-tuan ada anak, sama ada lelaki ataupun perempuan, walaupun anak tiri, sama ada ibu kaum ibu ataupun kaum bapa, hendaklah memberikan hak-hak. Orang Islam ni sahal muyassar, mudah urusannya, tidak bengis kat orang tak tentu pasal, raqiqul qalb, lunak hatinya. Haiwan pun orang kesian. Manusia yang lalu, orang yang bukan sahabat kita, orang yang bukan adik-beradik kita, kita kesian pada dia, ada pahala di sisi kita. Ini kan anak pada isteri kita yang syarak telah kaitkan hubungan dia dengan kita. Tiba-tiba kita tidak simpati kepadanya, tidak memperlakukannya dengan baik, muamalah dengan baik, satu tuntutan syarak. Berdosa kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan itu boleh menimbulkan pemusuhan, kebencian. Nanti dia benci kepada bapa tu,
Dia akan benci juga pada siapa? Pada ibu lah, pasal ibu pergi kahwin dengan dia tu. Maka agama ni larang, namimah ni dia larang. Pergi duk cuek-cuek cakap ni supaya orang berkelahi. Cakap-cakap sikit hasud, cakap-cakap sikit hasud. Dilarang oleh syarak. Apatah lagi kalau kita duduk sebagai bapa tiri, kita menyebabkan anak bermusuh dalam rumah tangga. Syarak larang kalau kahwin dengan kakak, kahwin juga dengan adik dalam masa yang sama. Dilarang oleh syarak. Sebab apa? Ilahnya kerana menimbulkan pemusuhan dua adik-beradik. Kalau nak cerai salah satu tu, seorang meninggal, baru kita kahwin seorang lagi. Demikian dilarang antara anak kahwin dengan anak, bila kahwin dengan anak saudara, kahwin dengan mak saudara dia. Kita kahwin dengan mak saudara dia, lepas tu datang anak saudara dia, comel pula anak saudara awak ni ya. Aku buat nombor 2, tak boleh. Kena tinggal salah seorang, kerana ia boleh menimbulkan memutuskan silaturahim. Mungkin nanti ada cemburu antara dua. Dilarang. Roh syarak. Tiba-tiba kita jadi bapa, kita create satu masalah yang anak dan ibu membenci dalam keluarga. Kita menentang syarak, kita melanggahi syarak dalam hal itu. Apa komen tentang artikel di muka depan? Biarlah ke dia. Kita tak tahu dia cakap siapa. Kita tak tahu. Kita tuan-tuan baca artikel saya. Katakan tidak pada Wahabi. Kita tak tahu. Kita tidak kata kita ikut Muhammad bin Abdul Wahab, tak kata. Kita pun tak baca, kita ada. Takkan semua orang yang mana tak guna arwah ni Wahabi. Takkan semua. Habis tu negeri Arab Wahabi. Dia kata Muhammad Abdul Wahab ini ditolak. Saya tidak setuju Muhammad Abdul Wahab ke siapa, sama je. Tapi yang pentingnya kenyataan dia kata dia ditolak tidak benar. Tuan-tuan baca artikel saya, ia dipuji oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Ia dipuji oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Yang antara dia yang bercakap dengan mereka itu jauhnya langit dan bumi. Kalau nak kira ajaran yang tak betul, ajaran Tal 7 yang pernah dia buat di Kelantan juga tak betul. Siapa tahu ajaran tu dia akan lagi dahsyat. Buang TV, buang apa, haramkan sekolah kerajaan. Baru taubat je tu. Anda peluru banyak lagi malah. Bagi satu tip ni ke dia. Apa ya? Kita create, tapi kaitan itu tak benar. Tak ada kaitan pun. Diperlis rasmi kerajaan dia tak buat. Undang-undang negeri dia pun masukkan, tak buat. Orang baca, takkan dia pun anti kerajaan pusat, dia lagi kuat. Tapi kenyataan itu boleh mencetuskan pemusuhan Malaysia dengan Arab Saudi. Tuan-tuan tulis satu artikel, hantar pada utusan. Tulis, kenyataan itu mencetuskan. Kerana kenyataan itu menghina kerajaan Arab Saudi, bukan hina kita. Kita tak kena mengena. Dia hina kerajaan Arab Saudi. Seolah-olah kerajaan Arab Saudi sekarang adalah kerajaan yang ekstrim. Dia ada kesan politiknya, boleh mencetuskan suatu hubungan yang tak baik. Dalam masa yang sama kita inginkan perpaduan. Dia cakap perpaduan, dalam masa yang sama you create satu benda yang lain. Ini pandangan peribadi dia, dengan peribadi. Dan ni satu orang cakap, dan saya pun tak pelik, banyak benda dah cakap sebelum ni pun. Tapi satu benda yang cumanya saya tak tahu apa tu. Apalah kaitan dengan orang tak baca Yasin malam Jumaat? Bukan kita tak baca Yasin, kita masih dalam Yasin, cuma tidak menetapkan pada malam Jumaat. Oleh kerana tak baca Yasin pada malam Jumaat, nampaknya kerajaan tergugat sekarang. Ke benda you? Intelektual terus tu. Silaplah siapa yang panggil you. Artinya ini satu kenyataan
rambang yang cetuskan satu benda. Hadirin sekalian, saya bukan nak respon sangat benda tu, tapi biarlah. Kita kata kita tak kena mana. Apa yang menggugatnya? Tapi saya duka cita kena tokoh yang sama tidak buat kenyataan mengenai Astorah. Ia tidak buat kenyataan tegas mengenai Islam liberal. Ia tidak buat kenyataan tegas mengenai sisters in Islam. Mereka tu bukan tak talqin, mereka kata tak ada azab kubur. Dan kemudian kata satu orang tokoh, tuan-tuan tahu, ketika Muhammad Abdul Wahab meninggal, kerajaan Turki tak jatuh lagi. Kemudian dia jatuh. Dan siapa yang baca sejarah? Bukan kerajaan Saudi yang menjatuhkan kerajaan Turki. Ini kebangkitan Arab, ni apa, revolusi Arab, terbabit dengan Raja Jordan dengan apa, yang lari dari Saudi, mereka semua yang menjatuhkan. Semua orang tahu yang terlibat betul menjatuhkan ialah Kamal Ataturk. Apa kaitan dengan hamba Allah ni pula yang mati wah? You createkan. Tetapi dalam masa yang sama, tokoh berkenaan pernah kata Kamal Ataturk bukan seorang sekular yang seperti yang dipahami. You telah bela satu orang, you telah letakkan dosa ni pada orang lain. Semua orang tahu. Kalau tanya siapa budak-budak apa yang menjatuh, buku apa yang menjatuhkan kerajaan Turki ialah Kamal Ataturk. Tapi boleh baca kat pakcik di kampung dia terkejut. Oh, tak apa, sebaik dia kata cerdik pandai. Dia cerdik bodoh, nak lawan cakap boleh tapi biar. Saya bukan ini kuliah saya pun malas tak ada apa, biar kat dia. Itu macamlah orang yang mengaku raja kat Melaka. Buatlah asalkan dia bahagia. Masih banyak tuan-tuan. Untuk tuan-tuan makan. Sekian, terima kasih banyak. Saya pun kemaafan jika ada kesilapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.